Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, apa khabar anak-anak semua? Sihat ke? Wow, macam formalnya. Jawablah salam cikgu tu. Assalamualaikum. Bagi salam kau bagi salam. Okay, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay, baik. Hari ni cikgu nak masuk bab 5 dah. Ya? Laju sikit lah hari ni. Ya? Tak apa. Untuk PDPR ni, cikgu tak detailkan apa yang cikgu ajar. Cikgu cuma bagi surface dulu. Ya? Nanti bila kita dah bersemuka, baru cikgu tubi. Ya? Maksudnya yang semalam tu, latihan semalam tu, baru bab semalam tu baru cikgu tubi. Ya? Bila dah naik sekolah nanti kita tubi betul-betul. Okay, so hari ni sambung bab 5 sebatian karbon. Kalau ada buku teks boleh tengok buku teks 5.1 pengenalan sebatian karbon. Cuba tengok gambar. Cuba kenal pasti ni gambar apa? Kayu. Kayu. Okay, ni kayu. Ini? Ni kayu. Ni? Macam rupa apa? Macam rupa apa agak? Pasir. Pasir ke? Pasir halus lagi. Selain pasir? Simen. Simen pula. Ni batu kapur. Ni batu kapur. Batu kapur. Ataupun nama lain dia adalah kalsium karbonat. Cuba sebut. Kalsium karbonat. Kena sebut. Cuba sebut. Kalsium karbonat. Okay. Ni nama dia apa ni? Apa tu? Tak dapat detect pun dah. Apa tu? Halo? Tak tahu? Kapas cikgu. Kapas. Alif, datang mana bulu Alif? Bulu apa ni? Okay, yang ni? Alif cakap malah aku kabur semua salah. Apa ni? Ini Ju apa? Jubin. Jubin. Sebut betul-betul. Ni Jubin ya. Ini apa? Kapur tulis kan? Kapur tulis. Okay, one more. Ni kalau tak tahu juga tak tahu lah. Apa ni? Saji. Itu je nama dia. Ini, minyak masak. Yes, minyak masak. Benda lah contoh-contoh yang cikgu bagi ni. Apa bendanya? Okay, baik. Yang cikgu tunjuk contoh-contoh ni semuanya adalah sebatian karbon. Contoh-contoh yang cikgu bagi ni semuanya merupakan contoh-contoh sebatian karbon. Maksudnya unsur-unsur yang ada karbon. Contoh batu kapur ada karbon, minyak masak ada karbon, kapas ada karbon. Kamu macam tak percaya je benda-benda ni ada karbon kan? Okey. Jadi apa itu sebatian karbon? Sebatian karbon ialah sebatian yang mengandungi unsur apa? Nama pun sebatian karbon. So dia mesti mengandungi unsur karbon. Sampai sini boleh? Sebatian karbon ialah unsur yang mengandungi sebatian yang mengandungi unsur karbon. Itu sahaja. Okey, sebatian karbon dia terbahagi kepada dua iaitu sebatian karbon organik. Dan satu lagi adalah sebatian karbon bukan organik. Ada dua. Terbahagi kepada dua, sebatian karbon organik dan sebatian karbon bukan organik. Sampai sini boleh? Allah, diam belaka dah. Boleh. Okey, kita tengok sebatian karbon organik. Organik, bukan gani, organik. Okey? Buat lawak pun tak gelak. Tak faham juga aku.
Kan kecil hati. Oh, okey. Tengah makan. Okey. Oh, tengah makan. Okey, sebatian karbon organik berasal dari benda hidup. Kamu kena ingat karbon organik berasal dari benda hidup. Hidup. Contoh benda hidup ni apa? Manusia, tumbuhan, Petroleum. haiwan. Petroleum tu berasal daripada benda hidup lah kan? Sebab tumbuhan dan haiwan yang mati merepuk berjuta-juta tahun baru jadi petroleum. Okey, sebatian bukan organik pula berasal daripada benda bukan hidup. Contohnya tadi apa? Batu kapur tadi. Batu kapur bukan berasal daripada benda hidup. Dia jadi antara gambar-gambar ni ada yang berasal daripada benda hidup, ada yang berasal dari benda bukan hidup. Okey, sebatian organik dia mudah terbakar. Macam kayu, mudah terbakar tak? Udah. Okey. Sebatian karbon bukan organik. Bukan organik, bukan hidup, dia tidak mudah terbakar. Cikgu punya speaker ni tak sedap tau. Dia bunyi pecah sikit tau. Sebab bila cikgu dengar semula record, dia macam pecah. Suara korang bulat, cantik, elok je. Elok je Bintang. dengar. Elok je dengar tu. Ya. Tak tahu lah bila record, suara korang sedap dengar tau. Suara cikgu. Cikgu jerit-jerit kot. Ramuk je lah Okey, sebatian karbon organik tidak mengandungi unsur logam. Ya. Manakala sebatian bukan organik mengandungi unsur logam. Jadi ada 3 ciri. Senang tak nak ingat? Okey, kita pergi dulu karbon organik dulu. Karbon organik benda hidup. Boleh. Okey, mudah terbakar. Contoh kayu daripada benda hidup, dia mudah terbakar. Lepas tu dia tak ada unsur logam. Kalau bukan organik, berasal daripada benda bukan hidup. Lepas tu tidak mudah terbakar, mengandungi unsur logam. Boleh tak? Boleh. Okay, so daripada contoh yang cikgu bagi ni, ahak-ahak. Cuba bagi contoh. Yang mana satu sebatian karbon organik? Minyak Kita masak. tengok satu-satu lah. Okay, minyak masak sebatian organik. Kayu. Lagi? Kayu sebatian organik. Lagi? Apa? Kapas. Kapas daripada pokok kapas tau. Ada ke pokok kapas? Kapur tulis. Kepala kau. Kapur. Kapur. Kapur daripada semut? Kumbang? Ke apa? Bukan hidup. Okey. Jadi yang warna biru yang cikgu bulatkan biru tu semuanya sebatian organik. Dia berasal dari benda hidup. So yang cikgu warnakan hijau ini adalah sebatian bukan organik. Kapur tulis ni dia berasal daripada dah nama kapur kan. Dia yang kapur-kapur ni semuanya bukan organik. Ini batu kapur kan. Okey, yang ni jubin. Jubin atau nama lain dia marmar. Marmar. Bukan mama. Mama tu benda hidup. Mama. Mama, your mama. Okey. So, boleh tak contoh? Senaraikanlah. Minyak masak. Kayu. Kapas. Tadi cikgu dengar petroleum. Benda-benda hidup daripada benda hidup. Arang batu. Gula. Lagi? Lemak. Ni semua daripada benda hidup. Okey, contoh sebatian bukan organik, benda bukan hidup. Contohnya apa? Kalsium karbonat. Ataupun kalau dia tukar je, ni kalsium kan? Ada juga tulis zinc karbonat. Nampak karbonat lepas tu ni nama zinc. Dia bukan organik Lepas tu apa? Batu kapur. Kapur tulis. Jubin. Ataupun satu lagi marmar contoh dia Ini contoh-contoh sebatian bukan organik. Ada satu lagi. Sejenis gas. Cikgu nak tanya, sejenis gas.
gas ni diperlukan oleh tumbuhan hijau untuk menjalankan proses fotosintesis. Gas apa? Dioksida. Dioksida. Dan nama depan dia tu apa? Karbon. Ya, karbon dioksida. So, karbon dioksida juga merupakan sebatian bukan organik. Ni maknanya yang belah ni semua daripada benda bukan hidup ni. Ni semua daripada benda bukan hidup. Yang belah ni benda hidup. Okey, boleh faham tak setakat ni? Boleh. Okey, cikgu ulang semula. Sebatian karbon ada dua jenis. Sebatian karbon organik, sebatian karbon bukan organik. Okey, kita sambung sedikit lagi. Adventure sikit lah. Biasa permulaan ni yang mudah-mudah. Okey. Lepas tu dah masuk pertengahan di adventure sikit. Kita nak pergi ke kitar karbon. Bila kata karbon ni, bila kata kitar karbon ni maksudnya melibatkan gas karbon dioksida ataupun melibatkan penggunaan karbon lah. Penggunaan dan juga penguraian. Pembentukan dan penguraian. Okey, kitar karbon ialah kitaran yang melibatkan hilang. Sekejap ya. Okey, kitar karbon ialah kitaran yang melibatkan pembentukan dan penguraian sebatian karbon. Maksudnya, dalam kitar karbon berlaku proses pembentukan dan juga penguraian sebatian karbon dalam hidupan dan bahan organik dalam kawasan persekitaran. Okey, kitar karbon dia melibatkan beberapa proses. Yang ni kamu kena ingat. Yang pertama respirasi. Apa maksud respirasi? Apa maksud respirasi? Yang kamu buat sekarang ni respirasi lah. Sebatian. Ha? Sebatian karbon. Tak, apa maksud respirasi? Respirasi tu bernafas tau. Ambil oksigen, keluar karbon dioksida, sedut oksigen, bebaskan karbon dioksida. Tu respirasi. Respirasi ni kata lain dia pernafasan. Okay, yang kedua, pembakaran. Ya, kita bakar je apa-apa, dia terus akan membebaskan gas karbon dioksida. Maksudnya melalui pembakaran terbebasnya gas karbon dioksida. Yang ketiga, penguraian. Setiap haiwan yang hidup ataupun tumbuhan yang hidup pasti akan mati. Bila dia mati, dia terurai, mereput. Bila mereput je gas karbon dioksida terhasil. Dan yang keempat adalah fotosintesis. Fotosintesis ni maksudnya dia guna semula karbon dioksida tu. Okay, kalau tak ada fotosintesis, maksudnya karbon dioksida di udara semakin banyak. Sebab itu pentingnya tumbuhan-tumbuhan hijau. Jadi boleh ingat tak 4 proses ni? Respirasi, pembakaran, penguraian, fotosintesis. Okay, sambung. Baik, cuba tengok gambar ni. Okay, cikgu nak mula daripada sinilah. Bawah, sinilah. Inilah. Pokok. Okey, pokok. Pokok ni nama dia tumbuhan hijau. So cikgu label kat sini tumbuhan hijau. Sampai sini boleh? Boleh. Cikgu label sampai tumbuhan hijau je. Okey, lepas tu tumbuhan hijau dimakan oleh siapa ni? Binatang. Lembu. Binatang. Binatang makan tumbuhan hijau. Haiwan. Okey, dia haiwan. Okey, haiwan ni dia makan lah. Dia makan. Dia bernafas tak? Nafas. Haiwan bila oksigen. maksudnya kalau bernafas tu proses apa? Respirasi. Proses pernafasan. Pandai, respirasi. Alif cakap apa? Alif jawapan tu panjang sangat. Tak dengar jawapan Alif tu. Sebab panjang sangat jawapan. Tak ada nak dengar. Okey, so bila bernafas, bila respirasi berlaku, dia membebaskan gas apa? Karbon dioksida. Yes. Nampak anak panah ni? Nampak anak panah ni? So dia membebaskan gas karbon dioksida. Okey, settle untuk lembu yang bernafas. Okey, cikgu nak tanya. Lembu dan tumbuhan hijau.
Lembu dan tumbuhan hijau akan mati tak? Tak. Tak mati. Lepas tu hiduplah selama-lamanya. Mati. Matilah. Okey, dia akan mati. Akhirnya dia hidup, dia akan mati. Sampai masa dia akan mati. Bila mati, dia mereput kan? Dia mesti mereput. Kalau tak mereput, kau akan tengok lembu-lembu tu yang dah tak bernyawa tapi elok segar lagi di atas jalan. Jadi perlu ada proses penguraian. Dia kena reput. Penguraian tu maksudnya pereputan lah. Bila dia mereput, dia akan membentuk bahan api fosil. Bahan api fosil pula dah. Fosil. Dia akan membentuk bahan api fosil. Okay, bahan api fosil inilah yang digunakan oleh kenderaan, yang digunakan oleh kilang-kilang. Untuk apa? Untuk tujuan apa? Perniagaan. Perkilangan. Yalah, aktiviti perkilangan kan. Melalui pembakaran. Bahan api ni akan terbakar. Bila terbakar, melalui proses pembakaran, dia akan membebaskan gas apa ni? Bebaskan gas karbon dioksida lagi. Nampak? Tadi cikgu cerita respirasi membebaskan karbon dioksida. Pembakaran, proses yang kedua juga membebaskan karbon dioksida. Okey, kita tengok lagi apa lagi proses yang melibatkan pembebasan karbon dioksida. Okey, organisma mati tadi ni. Cuba tengok organisma mati. Jadi dia melalui proses apa tadi? Mana? Ni organisma mati ni organisma mati ni tadi. Dia akan melalui proses apa? Pereputan. Yes, pereputan ataupun penguraian. Sama je, kamu boleh tulis pereputan, kamu boleh tulis penguraian. Okey, penguraian akan membebaskan gas apa? Karbon dioksida. Jadi nampak tak, ada 3 proses yang membebaskan karbon dioksida. Respirasi, penguraian, pembakaran. Cuma cikgu cerita dalam bentuk gambar. Okey. Cikgu nak tanya, pokok dia bernafas tak? Bernafas. Pokok pun dia bernafas. Dia juga membebaskan gas karbon dioksida. Tapi waktu malam sahaja. Sebab waktu siang dia buat fotosintesis. Waktu malam baru dia bernafas pakai karbon dioksida. So, tumbuhan juga berespirasi. Okey. Dan cuba tengok akhir sekali anak panah yang ke bawah ni. Apa tandanya? Karbon dioksida tu diserap oleh tumbuhan hijau. Anak panah ke bawah ni maksudnya diserap. So, apa nama proses dia? Apa nama proses dia? Tadi, keserapan. Tadi dah cerita respirasi, dah cerita pembakaran, dah cerita penguraian. Cikgu tak cerita satu lagi, benda apa? Fotosintesis. Ya, so fotosintesis tu duduknya di mana? Duduknya di sini. Nampak? Nampak tak proses yang membebaskan karbon dioksida tu sangat banyak. Ada 3. 3 lawan 1. 3 lawan 1. 3 ni proses yang membebaskan karbon dioksida. 1 ni proses yang menyerap semula karbon dioksida. Yang menyerap semula nama dia fotosintesis. Yang membebaskan karbon dioksida ni banyak. Penguraian, pereputan, pembakaran. Sebab tu kita tidak boleh tebang pokok sesuka hati. Tak boleh Sebab pokok ni salah satu makhluk Tuhan yang Allah cipta yang memang menyerap karbon dioksida. Ikuan, selepas ini saya tugaskan awak pula menyerap gas karbon dioksida. Esok Daniel. Kemudian keesokan harinya Ali Hakimi. Boleh tak? Tak boleh sebab kau bukan tumbuhan hijau. Sebab mak kau tak hijau. Ya Allah. Tak ada sebab tak ada klorofil. Kau tak ada klorofil. Kau tak boleh menjalankan fotosintesis. Okey, sambung lagi. Banyak dengan cikgu ni. Okey, karbon dioksida dibebaskan ke atmosfera melalui 3 proses. Cikgu dah cerita panjang kat gambar tu tadi. Okey, ini cikgu rumuskan semula. Karbon dioksida dibebaskan ke atmosfera. Dibebaskan ke atmosfera melalui 3 proses. Yang pertama tadi apa? Respirasi.
Respirasi oleh tumbuhan, respirasi oleh haiwan, respirasi oleh mikroorganisma. Manusia pula termasuk sekali. Yang kedua, pembakaran seperti bahan api fosil, letusan gunung berapi dan pembakaran hutan. Yang ketiga, penguraian atau nama lain dia apa tadi cikgu cerita? Perebutan. Yes, perebutan oleh bakteria dan bakteria pengurai. Ini adalah 3 proses yang membebaskan karbon dioksida. Kemudian karbon dioksida diserap semula dari udara oleh tumbuhan apa? Hijau. Orang jauh. Hijau. Cikgu tak pernah ajar tumbuhan merah ke tumbuhan biru. Tak pernah ajar. Cikgu ajar tumbuhan hijau. Untuk menjalankan proses apa? Fotosintesis. Yes, fotosintesis. Okey. Sikit lagi. Okey, apa kepentingan fotosintesis? Yang pertama, Memberi membolehkan tumbuhan hijau membuat makanan Makan sendiri. Ya. Okey. Makanan sendiri tu maksudnya dia boleh menghasilkan buah, dia boleh menghasilkan daun yang boleh dimakan. Kau boleh? Ada kat celah ketiak kau ada buah mangga ke ada? Tak ada kan? Ada. Sebab kita tidak boleh menghasilkan makanan sendiri. Kita boleh memasak saja tapi tidak boleh menghasilkan makanan sendiri seperti tumbuhan hijau. Okey, membekalkan oksigen. Selain daripada membuat makanan sendiri, tumbuhan dia membekalkan oksigen kepada haiwan. Okey, menambahkan kandungan oksigen dalam udara. Okey, menyingkirkan karbon dioksida berlebihan daripada udara untuk mengekalkan kandungan karbon dioksida dalam udara. Okey, dengar baik-baik. Karbon dioksida memang tak boleh banyak di udara. Sebab karbon dioksida bila banyak di udara dia akan memberi kesan buruk kepada bumi. Dengar baik-baik, karbon dioksida bila banyak dekat udara dia akan memberi kesan buruk kepada bumi. Bumi boleh jadi panas, boleh menyebabkan kemarau, boleh menyebabkan banjir, pencairan ais. Jadi bahaya karbon dioksida. Jadi sebab itu perlunya tumbuhan hijau. Kita perlu tanam pokok supaya dapat menyerap semula karbon dioksida. Ya? Okay, boleh faham cikgu cerita? Boleh tak? Boleh. Okey, dan satu lagi. Hak ni jelas sekali dah. Nak habis dah. Okey, cikgu nak cerita pasal proses fotosintesis sikit. Okey, fotosintesis ni berlaku dalam tumbuhan hijau sahaja. Okey, tumbuhan hijau. Dia tidak berlaku pada kucing, tidak berlaku pada Anjing. lembu. Ya. Dia hanya pada tumbuhan hijau. Okey, baik. Untuk proses fotosintesis, ada beberapa bahan yang diperlukan. Dia macam nak buat kek lah. Ada beberapa bahan. Ya? Cahaya. Contoh dia. Udara. Contoh, apa dia? Dia perlukan cahaya matahari. Karbon. Dia perlukan gas karbon dioksida. Dengan tu yang dilepaskan air. Dia nak air, dia kena ada air. Lagi dia kena ada klorofil. Cuba sebut. Klorofil. Ni cikgu rasa daripada sekolah rendah kamu dah maksudnya macam dah biasa dengar klorofil ni. Okey. Okey, ini bahan-bahan yang diperlukan. Okey, jadi air ni dekat mana? Tak bawah. Airnya dekat bawah lah. Akar akan menyerap air. So air duduknya dekat sini. Akar akan menyerap air. Okey, klorofil? Klorofil dekat mana? Klorofil warna apa? Klorofil warna apa? Hijau. Hijau. Sebab tu kita panggil tumbuhan hijau. Sebab tumbuhan hijau je ada klorofil. So, klorofil warna hijau. Okey, cahaya matahari. Okey, ni cahaya matahari. Cahaya matahari. Okey. Dan satu lagi karbon dioksida. Okey, ni cikgu buat anak panah macam ni maksudnya karbon dioksida. Okey.
Karbon dioksida akan diserap oleh tumbuhan hijau. Okey. Cikgu dah cerita dah pasal karbon dioksida ni. Okey. Klorofil akan menyerap cahaya matahari. Cikgu dah cerita pasal klorofil dan cahaya matahari. Maksudnya apa fungsi klorofil? Menyerap cahaya matahari. Klorofil ni tak ada fungsi lain. Menyerap cahaya matahari. Dalam proses fotosintesis ni lah. Okey. Lepas tu siapa yang serap air? Akar. Akar. Sebab pokok tak ada mulut. Ya. Akar menyerap air. Okey, cikgu dah cerita dah pasal air. Settle lah tentang nama bahan fotosintesis. Cikgu tak cerita lagi benda apa yang dibebaskan oleh hasil dia. Hasil daripada fotosintesis tadi dia menghasilkan apa? Oksigen, Oksigen dan juga glukosa. glukosa. Glukosa ni apa? Makanan. Makanan dalam bentuk buah, makanan dalam bentuk daun. Sebenarnya makanan lah. Makanan dia sendiri. Tapi nama lain dia adalah glukosa. Okey, anak panah hijau maksudnya apa? Hasil daripada fotosintesis. Okey, ni cikgu tulis hasil dia. Hasil fotosintesis tadi apa? Oksigen dan juga glukosa. Glukosa dalam bentuk apa? Buah, daun, ada kalanya batang boleh. Batang pokok kan ada yang boleh dimakan dalam bentuk batang. Okey, sikit lagi. Ni habis dah. Okey, jadi untuk fotosintesis ada satu persamaan perkataan. Bila cikgu cakap persamaan perkataan tu, tak ada ruang lah. Kejap Kita baru. Kejap. Kertas baru. Nanti cikgu send dalam group lah. Yo. Of course, bebe. Yelah bah. Dia Edit. nak aku percaya. Okey, cikgu dah tambah kertas dah. Okey. Jadi bila kata persamaan perkataan, kena ingatlah. Fotosintesis dia ada persamaan perkataan. Bila ada persamaan perkataan maksudnya ada tambah, ada anak panah. Macam semalam cikgu ajar dalam video tu kan. Ada tambah, ada anak panah. Ni maksudnya persamaan perkataan. Okey. Tadi bahan tadi apa? Ada apa? Karbon dioksida. Ambil yang ni. Karbon dioksida tambah air. Okey. Letak kat sini. Karbon dioksida tambah air. Okey. Cahaya matahari dan klorofil letak atas anak panah. Klorofil, cahaya matahari. Ni letak dekat anak panah. Okay, sampai sini boleh faham? Boleh. Okey, jadi hasilnya adalah oksigen dan apa? Glukosa. Allah. So sangat menulisnya. Okey. Padamlah semula. Tak apa, pengukuhan. Okey, anak panah, klorofil, menyerap cahaya matahari, lalu menghasilkan glukosa dan oksigen. Jadi inilah kita namakan persamaan perkataan. Untuk hipotesis, untuk fotosintesis. Lama tak ngajar hipotesis. Okay, so sebelum cikgu tamatkan video ni, cikgu nak ulang sedikit lagi kita buat rumusan. Sebatian karbon adalah unsur yang, sebatian karbon ialah sebatian yang mengandungi unsur karbon. Ya, unsur karbon. Okay, lepas tu dia terbagi kepada dua iaitu karbon organik dan karbon bukan organik. Kalau karbon kalau karbon organik hidup, kalau karbon bukan organik bukan hidup. So benda yang hidup ni dia mudah terbakar. Yang bukan hidup tidak mudah terbakar. Karbon organik ada unsur tiada unsur logam, tapi karbon bukan organik mengandungi unsur logam. Okey, contoh-contoh boleh ingatlah.
Minyak masak, kayu, kapas ni semua daripada benda apa ni? Benda Benda. hidup. Manakala yang ni daripada benda bukan hidup. Okey, daripada gambar ni ada 3 proses yang membebaskan karbon dioksida. Apa dia? Respirasi, pembakaran, penguraian, dan hanya ada satu proses sahaja yang boleh menyerap semula karbon dioksida. Apa dia? Fotografi. Fotosintesis. Okey, ada empat kepentingan fotosintesis. Boleh tak hafal 2? Membekalkan oksigen. Dia membekalkan oksigen, membuat makanan sendiri. Bolehlah hafal yang itu je, tak apa. Okey. Dan ini adalah proses fotosintesis dan akhir sekali adalah persamaan perkataan. Okey, nota ni cikgu akan share dalam grup, jangan susah hati. Dan seperti biasa cikgu akan ambil kehadiran untuk hari ini. Sekejap Dan juga Fatin ada Fatin. Tadi cikgu nampak Fatin. Dia lain masalah. Ya. Okey, kejap Dia sokmo gitu. Okey, bukan Fatin yang sokmo gitu, cikgu sokmo gitu. Nak cari je terus tak jumpa. Ada Fatin Okey. Mana? Tu keluar balik dah. Dah lagi sebut. Sebut je keluar terus. Okey, tak apa. Untuk yang ni cikgu akan kira kehadiran. Dan juga macam cikgu katalah, cikgu akan bagi latihan quiz. Ada dah. Screenshot. Ada dah. Ada dah. Okey, latihan quiz tu cikgu akan kira sebagai pentaksiran bilik darjah. Kena buatlah. Buat juga. Okey. Tak apa. Sebab bukan soalan susah. Kamu tak perlu menulis pun, betul tak? Kamu cuma klik link je. Pak, submit. Tu je. Cikgu pun tak perlu menyemak sebab cikgu dah isi jawapan dah tu dalam tu. Jadi kamu tu boleh dapat markah kamu. Berapa yang kamu betul, dekat mana yang kamu salah kan? Ya. Itu sahaja tugasannya. Dengar cikgu bebe pagi kejap, jawab soalan siap. Perlu menulis tak? Tak perlu nulis kan? Bahan yang cikgu bagi tu, kamu boleh print, kamu boleh tampal. Tenang. Kan? Okey, sebelum cikgu menamatkan, ada apa-apa nak ni? Ada apa-apa nak tanya? Tak ada. Jangan tanya cikgu dah kahwin ke belum? Cikgu dah kahwin dah? Alih kau ni. Okey, sebab macam ni, sebab tak semua nampak dalam skrin ni. Dia cuma bila orang bercakap je dia nampak. Fat, cuba cakap hi Fat. Hai. Fat. Fatin. Fatin. Alah, kenapa cikgu sangkut ni? Tak ada. Cikgu tak sangkut. Cikgu tunggu Fatin lah. Cikgu tak sangkut lah. Oh, yang Cuma sangkut lah. Cikgu freeze je. Alia? Ya. Anur? Anur? Hai. Okey. Amisha? Nampak. Kucing hati berbunyi ni. Okey. Lagi Jaslyn. Jaslyn ada kan? Ya, Fadilah. Ya, ya. Dura pun ada. Nya. Ya? Ya. Ya. Ya? Faham. Ada dah Nya? Malu sangat. Ada. Dah buka mic dah. Okey. Lawa gambar profil tu. Okey, baiklah itu sahajalah daripada cikgu untuk hari ini. Terima kasih anak-anak yang cikgu rindu, yang cikgu sayang. Kalau boleh rasa nak jumpa di sekolah. Bila dia jumpa di sekolah tu rasa banyak perkara yang kita boleh buat bersama kan. Boleh bincang lagi banyak topik yang kita boleh belajar. Tapi dalam talian ni cikgu tak boleh nak ajar terlalu banyak sebab cikgu takut kamu apa yang cikgu nak sampaikan tu tak sampai. Ya. Sebab ada kekangan-kekangan lah Okey, baik. Itu sajalah. Ada katak ke dalam kelas kita ni? Buat apa? Bunyi katak. Okey, itu saja. Okey, bye. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
Parok ingat Daniel.